Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud, mulai ayat 54. Surah Hud ayat 54. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna qulu, tiada kami katakan. Tiada kami katakan. Illa, melainkan. Iktaraka, telah mengenakan gangguan ia. Telah mengenakan gangguan ia akan engkau. Akan engkau. Saya ulang balik. Telah mengenakan gangguan ia akan engkau. Ba'du, oleh sebahagian. Alihatina, Tuhan-Tuhan kami. Bisu'in, dengan keburukan. Qala, telah berkata ia, Inni, sesungguhnya aku. Ushhidu, aku bersaksi. Aku bersaksikan. Ushhidu, aku bersaksikan. Allah, akan Allah. Washhadu, dan saksikanlah olehmu. Anni, bahwasanya aku. Bariun, yang berlepas diri. Mimma, daripada apa yang. Tusyrikun, kamu sekutukan. Min dunihi, sambung. Min dunihi, daripada selainnya. Fakiduni, maka tipu daya maka perdayakanlah olehmu akan daku. Maka perdayakanlah olehmu akan daku jami'an, semuanya. Kemudian la tunziruni, jangan kamu tangguhkan akan daku. Ayat yang ke-56. Ini, sesungguhnya aku. Tawakaltu, telah bertawakal aku. Alallahi, atas Allah. Rabbi, Tuhanku. Wa rabbikum, dan Tuhan kamu. Ma, tiada. Min, daripada. Dabatin, binatang yang melata. Binatang yang melata, illa, melainkan. Huwa, dia. Akhizun, yang memegang. Binasiyatiha, ubun-ubunnya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku.
ala atas siratin jalan mustaqim yang lurus. Biasanya semula ayat 54. Inna kulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Tiada kami katakan melainkan telah mengenakan gangguan ia akan engkau oleh sebagian Tuhan alihatina, Tuhan-Tuhan kami bisuin, dengan keburukan. Cerita ini adalah cerita berkaitan dengan Nabi Nuh, Nabi Hud, yang mana kaumnya dia tidak mau menerima ajakan ataupun dakwah Nabi Hud ini. Dan mereka katakan kami tak percaya dengan perkataanmu wahai Hud. Dan dikatakan lagi, ini kaumnya kata, inna kulu ila taraka ba'du alihatina bisu. Ini kata kaumnya. Tiada kami katakan melainkan telah mengenakan gangguan ia kepada engkau oleh sebagian tuan-tuan kami dengan keburukan. Apa maksudnya? Maksudnya, Nabi Hud ini sudah kena rasuk atau sudah kena sampuk bahasa kampung. Kena sampuk oleh Tuhan-Tuhan berhala. Tuhan-Tuhan kami itu mana Tuhan-Tuhan berhala? Kononnya Nabi Hud ni sudah kena sampuk dek Tuhan berhala kita. Kata kaumnya. Sebab itulah Hud tu meracau. Dia cakap sendirian. Dia kata macam tu. Jadi dalam hakikat yang kita faham adakah kita nak nafikan kalau orang tu kena sampuk dengan berhala? Kita nafikan tidak. Pun tak boleh. Sebab ada orang yang ganggu berhala tu, bila ganggu berhala dengan tujuan kejahatan, maka orang yang mengganggu tadi terkena sesuatu akibat. Contohnya, lepas itu dia kena keadaan yang dikatakan tak boleh kencing, tak boleh berak, perut terus membusung, dan terkadang tak boleh nak bercakap-cakap pun dah tak boleh, macam orang stroke. Jadi adakah hal ini berlaku? Benar, berlaku. Ada berlaku. Orang ganggu berhala, kemudian diri dia telah terganggu oleh sesuatu. Jadi kalau orang-orang yang menyembah berhala, tengok kuasa Tuhan kita, kata dia. Kuasa Tuhan kita ni Tuhan berhala. Tengok, ganggu lagi. Buat jahat lagi kepada Tuhan kita. Tengok orang tu dah kena ganggu. Dah kena rasuk. Jadi hal ini wujud. Jadi bagaimana dia wujud? Ini ceritanya. Asal berhala ini, dia tidak ada kuasa apa-apa pun. Ibarat anak patung yang dibawa main oleh anak-anak kita, cucu kita. Dicampak sana, campak sini, pijak sana, pijak sini, dia tidak mengganggu apa pun. Itu asal patung. Tetapi setelah disembah, disembah patung tadi, dipuja patung tadi, dan berbagai-bagailah sajian diajukan kepada patung itu, maka syaitan daripada jin, bukan syaitan manusia, syaitan daripada jin yang kafir ni, dia pun menunggulah kat situ, diibaratkan sebagai seorang raja, bersama dengan berhala itu duduk di situ, dan penyembah-penyembahnya pun datanglah menyembah dia, menyembah jin itu yang berada di berhala itu. Jadi sekarang berhala itu sudah ada penjaga, sebab dah ada pemujanya. Jadi siapa yang mengusik, maka dia akan diusik oleh penjaga ni. Penjaga ni siapa? Jin. Jin kafir ni.
dia yang jaga. Jadi kita kena faham dia punya asal usulnya macam tu kalau nak faham. Jadi bagaimana kita yang bertauhid, yang berakidah, agaknya kalau kita buat ni terganggu tak? Kalau kita yang berakidah, kekuatan kita macam mana? Nabi Ibrahim alaihissalam, insya-Allah tak ada apa-apa. Kalau seandainya kita dicabar, engkau buatlah jahat kepada berhala tu. Kalau kau nak kena akibatnya daripada sentuhan atau tamparan daripada berhala itu. Contoh, seandainya itu suatu cabaran yang dikenakan kepada seorang yang bertauhid, maka kita mesti yakin kekuasaan ialah pada Allah Ta'ala. Yang berkuasa Allah. Jin makhluk, kita makhluk. Maka ucapkanlah kalimah-kalimah yang boleh mengeluarkan jin itu lari lintang pukang. Contohnya, kita baca, sebelum itu bacakan kalimah-kalimah Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Kita sebutkan Allahu Akbar contohnya. Ketika kita nak mengetuknya contohnya. Kita baca dia Allahu Akbar. Maka berhala itu tidak memudaratkan kita. Sebab apa? Sebab penunggu tu dah lari. Penunggu tu dah lari. Itu kalau nak tahu. Sebagaimana Nabi Ibrahim lakukan. Ini kalau kita dicabar, maknanya ada cabaran di situ. Berkaitan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi kalau saja-saja kita nak pecahkan berhala mereka, jangan. Itu nanti macam ayat yang kita baca dulu. Kalau kita cela berhala dia, nanti dia akan cela Tuhan kita, dan mereka cela Tuhan kita dengan melampaui batas. Jadi jangan kita sengaja-sengaja nak merosakkan berhala dia. Berhala orang-orang yang kafir, jangan. Itu tidak ada dalam Islam. Bukan kuasa kita nak kita rosakkan. Kalau kita rosakkan berhala dia, nanti masjid kita pun dirosakkan. Siapa salah? Kita juga salah kan? Jadi jangan buat macam tu. Tapi seandainya cabaran untuk hal keesaan Allah, tak mengapa. Buktikan bahawa berhala tidak mempunyai kuasa apa-apa. Yang berkuasa ialah Allah. Baik, sama lagi. Qala inni usyhidullah, kata Nabi Hud. Telah berkata ia, sesungguhnya aku bersaksikan Allah. Washhadu, dan saksikanlah olehmu anni bari'um mimma tusyrikun. Bahawasanya aku yang berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan. Ini kata Nabi Hud. Nabi Hud tidak masuk campur dengan ibadat sembahan berhala itu. Nabi Hud berlepas diri daripada itu. Kemudian Nabi Hud mengatakan satu sebagai sambutan cabaran mereka, min dunihi, daripada selainnya, mana selain daripada Allah, fakiduni jami'an, maka perdayakanlah olehmu akan daku semuanya. Panggillah, ibarat macam ni, panggillah seluruh berhala-berhala kamu itu untuk memperdayakanlah aku, untuk melakukan terhadapku. Panggillah semua berhala-berhala kamu. Summa la tunziruni, kemudian jangan kamu tangguhkan akan aku. Tak payah nak tunggu esok-esok. Sekarang pun boleh. Macam itulah cara seorang Rasul menghadapi cabaran-cabaran daripada penyembah-penyembah berhala. Dia ingat berhala itu kuat. Dia ingat berhala itu pada kuasa. Sebenarnya tak ada. Rasul tak gentar, tak takut dengan ancaman-ancaman yang diutarakan oleh penyembah-penyembah berhala ini. Inni tawakkaltu 'ala Allah.
kata Nabi Hud, sesungguhnya aku telah bertawakal ke atas Allah Rabbi wa Rabbikum, Tuhanku dan Tuhan kamu. Aku berserah diri ke atas Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Jadi seseorang yang bertawakal kepada Allah, janjinya ialah, bila seorang itu bertawakal kepada Allah, janjinya syaitan tidak akan dapat mengganggunya. Syaitan akan lari daripada orang yang bertawakal kepada Allah. Tu kena ingat tu kekuatan tawakal. Dan syaitan, jenis jin ini, dia akan mengatakan kepada kawan-kawannya, macam mana kau nak ganggu dia orang tu? Dia orang dah sudah bertawakal kepada Tuhannya. Kamu tak boleh nak ganggu mereka. Macam tu. Dia akan cakap dengan kawan-kawannya. Kemudian diterangkan lagi oleh Nabi Hud, ma min dabatin illa huwa akhizun binasiyatiha. Tiada daripada binatang yang melata, melainkan dia ni Allah yang memegang ubun-ubunnya. Bahasa memegang ubun-ubunnya mana nyawa. Kenapa dibahasakan ubun-ubun? Bayi yang baru lahir tadi, tempurung lengkap, tapi kawasan ubun-ubun sahaja tak tercantum lagi. Dia masih lembik lagi. Itu dikatakan, di situlah dia punya nyawa dia. Kalau tertekan kat situ, budak boleh mati contohnya. Jadi itu dikatakan di sini, tiada daripada binatang yang melata di bumi ini, melainkan siapa yang pegang ubun-ubunnya Allah, iaitu nyawanya yang pegang Allah. Dia ingat berhala itu boleh membunuh Nabi Hud, tidak. Inna Rabbi ala sirati mustaqim, sesungguhnya Tuhanku atas jalan yang lurus, iaitu Allah menunjuki jalan kebenaran dan keadilan. Itulah jalan yang lurus. Baik, sama lagi ayat seterusnya. Fa'in, maka jika tawallau, kamu berpaling, faqad, maka sesungguhnya, ablagtukum, telah aku sampaikan kepada kamu, ma, akan apa yang, ursiltu, telah diutus aku, bihi, dengannya, ilaikum, kepada kamu, wa yastahlifu, dan ia gantikan, Rabbi, oleh Tuhanku, kauman, akan kaum, ghairakum, selain kamu, wala tadurrunahu, dan tidak dapat kamu bahayakan akannya, dan tidak dapat kamu bahayakan akannya, syai'an, sedikit pun. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala, atas, kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu, hafiz, yang memelihara. Lagi, walamma, sambung, walamma, dan manakala, ja'a, telah datang ia,
amruna oleh perintah kami. Najjaina telah kami selamatkan. Hudan akan Hud. Wallazina dan orang-orang yang amanu telah beriman mereka. Mahu bersamanya. Birahmatin dengan rahmat. Minna daripada kami. Wa najjaynahum dan telah kami selamatkan akan mereka. Dan telah kami selamatkan akan mereka min azabin daripada azab walis yang berat. Simak semula. Ayat yang ke-57. Fa in tawallau, maka jika kamu berpaling, kata Nabi Hud, maka jika kamu berpaling, faqad ablagtukum, maka sungguhnya telah aku sampaikan kepada kamu akan apa yang. Mi, tolong jauh sikit Mi. Kuat Mi. Baik, saya masuk ya. Ablagtukum, faqad ablagtukum, maka sungguh telah aku sampaikan kepada kamu akan apa yang. Ursiltu, telah diutus aku bihi dengannya ilaikum kepada kamu. Bahasa ini lebih kurang begini. Maknanya kalau kaum Nabi Hud ni berpaling, artinya Nabi Hud sudah melepaskan kewajipannya, iaitu menyampaikan risalah Allah. Seorang Nabi itu tugasnya ialah menyampaikan risalah Allah. Kalau mereka tidak mau menerima hal itu bukan kesalahan seorang Rasul. Itu tidak salah. Macam Nabi SAW pun begitu juga. Nabi bersifat tabligh, iaitu menyampaikan tugasnya. Kalau mereka tak nak beriman, itu bukan tugas Rasul. Itu tanggunglah sendiri di sisi Allah. Wa yastahlifu rabbi qauman ghairakum, dan ia gantikan oleh Tuhanku akan kaum selain kamu. Wala tadurrunahu syai'an, dan tidak dapat kamu membahayakan akannya sedikit pun. Maknanya Allah berkuasa akan menggantikan kaum lain. Kalau kamu tak nak ajaran Allah ini, nanti Allah akan gantikan kaum lain yang mau menerima ajaran ini. Pada masa itu kamu tidak akan dapat membahayakan kaum itu. Kalau kita bahasakan kat sinilah contoh. Kalau orang Melayu dah tak nak Islam, maka Allah boleh gantikan bangsa Cina pula nak Islam. Pada masa itu, orang-orang Melayu yang tak nak Islam tidak dapat membahayakan ketaatan yang dilakukan oleh bangsa asing atau bangsa lain, atau bangsa Cina contohnya. Ataupun orang Melayu dah tak nak Islam, ganti pula orang India nak Islam contohnya. Itu bukan perkara yang susah buat Allah Ta'ala. Ibarat kalau orang Arab sendiri tak nak Islam, Allah boleh ganti kepada bangsa lain yang nakkan Islam. Pada masa itu, bangsa yang diturunkan Rasul itu tidak akan dapat membahayakan orang-orang
yang mau menerima Islam itu. Sedikit pun tak dapat mereka akan membahayakannya. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhanku atas setiap sesuatu yang memelihara. Dialah yang memelihara, dialah yang menjaga. Walamma, dan manakala ja'a amruna, telah datang ia oleh perintah kami. Perintah di sini maksudnya azab ya. Maknanya bahasa dia bila dah datang azab Allah Ta'ala, itulah perintah. Ya. Dan sampai satu ketikanya, Nabi Hud sudah tertekan, Nabi Hud nak diancam bunuh. Ya. Jadi Nabi Hud sudah tertekan pada masa itu. Ya, pertolongan Allah pun sampailah. Ya. Itu dikatakan amruna. Ada perintah kami, iaitu yang dimaksudkan mengikut tafsir ialah kedatangan azab Allah. Manakala sudah datang perintah Allah atau azab Allah ini, najaina Hudan, telah kami selamatkan akan Hud Nabi Hud, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang telah beriman mereka bersamanya, birahmatin minna, dengan rahmat daripada kami, wa najainahum min azabin ghalis, dan telah kami selamatkan akan mereka daripada azab yang berat. Maknanya beruntunglah kepada mereka yang mengikut Rasulnya. Pada saat Allah turunkan Rasul, Allah turunkan azab, pada masa itu selamat orang-orang yang mengikut Rasul. Ya, Allah telah elakkan mereka daripada terkena azab itu. Walaupun azab itu menyeluruh, ya, tetapi Rasul dan pengikutnya selamat. Ya, itulah janji Allah Ta'ala. Ia menolong orang-orang yang beriman. Baik, sama lagi ayat 59. Watilka, dan itu adun ad jahadu, telah jahadu, ya, telah mengingkari mereka. Bi ayati, akan ayat-ayat, Rabbihim, Tuhan mereka. Wa asau, dan telah durhaka mereka. Rusulahu, kepada rasul-rasulnya. Wattaba'u, dan telah mengikut mereka, amra, akan perintah, kulli, tiap-tiap, jabarin, yang banyak bermegah-megah, anidin, lagi melawan. Anid, ya, anid muzakkar. Kalau muannas anidah. Tapi kalau makna anidah ni, ya, maknanya yang suka melawan. Ya. Yang suka melawan. Itu bahasa Arabnya macam tu. Kalau muzakkar anidin, anid, waqaf. Kalau perempuan telah letak ha, anidah, macam tu. Ya. Sama lagi, wa utbi'u, dan telah diikuti mereka. Fi, dalam, hazihi, ini, ad-dunya, dunia, laknatan, laknat, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat. Alah, ketahuilah, inna adan, sesungguhnya ad, kafaru, telah kafir mereka,
Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Ala, ketahuilah. Bu'dan, kebinasaanlah. Kebinasaanlah li'adin bagi Ad, kaumi Hud, kaum Hud. Saya mak semula. Watil ka'adun, ayat yang 59 ya. Watil ka'adun, dan itu Ad. Ya, Ad ni kaum Hud. Jahadu bi ayati rabbihim, telah mengingkari mereka ya akan ayat-ayat Tuhan mereka. Wa asau rusulahu, dan telah mendurhakai mereka akan rasul-rasulnya. Wattaba'u amra kulli jabarin anid, dan telah mengikut mereka akan urusan atau perintah tiap-tiap yang banyak bermegah-megah lagi melawan. Maknanya siapa mereka ni? Mereka adalah penguasa-penguasa. Ya, penguasa-penguasa atau pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah yang jabar. Ya, selain daripada makna bermegah ni, jabar ni makna sombong. Ya, pemerintah-pemerintah yang sombong, ya, pemerintah yang suka melawan ya, kebenaran yang datang. Takut mereka tergugat, ya, maka kebenaran itu dicantas. Jadi itulah yang diikut oleh mereka. Ya, ayat Allah mereka engkari, Rasul Allah mereka durhakai. Ya, ini kaum Ad yang ditimpakan azab oleh Allah kepadanya. Wa udwi'u fi hazid dunya la'natan wa yaumal qiyamah, dan telah diikuti mereka dalam ini dunia, mana kehidupan dunia ini, laknatan, laknat, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, sampailah pada hari kiamat. Selagi orang membaca Quran sampai kiamat, orang akan menyebut cerita mengenai tentang kaum Ad ini. Kaum Ad ini. Jadi sentiasalah ya orang mengutuk. Laknat ni kutukan. Ya, orang mengutuk kaum Ad ini sampai hari kiamat. Ya. Disebabkan kekufuran mereka terhadap Tuhan mereka. Macam surah Lahab, Abu Lahab, ya, bapa saudara Nabi. Ya. Nakkan nama sangat, maka ya, setiap orang membaca surah Lahab tu artinya kutukan untuk Abu Lahab. Ya. Itulah dia. Ya. Sama yang lain-lain seperti Qarun, Fir'aun. Ya, selagi ya manusia ya hidup yang berimani baca Quran, selagi itulah laknat ya buat mereka. Baik, kita sambung lagi ya. Ayat yang ke-61, wa ila Samud, dan kepada Samud. Ahahum, saudara mereka, Solihan soleh. Qala, telah berkata ia, ya qaumi, wahai kaumku, u'budu, sembahlah olehmu, Allah akan Allah. Malakum, tiada bagi kamu, min ilah, daripada Tuhan, ghairuhu, selainnya. Wa, dia, ansha'akum, telah menjadikan ia akan kamu. Telah menjadikan ia akan kamu minal ardi, daripada bumi. Wasta'marakum, dan telah
memakmurkan ia dan telah jadi dan telah ia jadikan makmur, dan telah ia jadikan makmur akan kamu. Fiha, di dalamnya. Wa fastaghfiruhu, maka minta ampunlah olehmu kepadanya. Maka minta ampunlah olehmu kepadanya. Kemudian tubu, bertaubatlah olehmu ilahi, kepadanya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qarib, amat hampir, mujib, lagi memperkenankan. Satu lagi ya. Qalu, telah berkata mereka, ya Soleh, wahai Soleh. Qad, sesungguhnya. Kunta, adalah engkau. Bina, pada kami. Marjuan, yang jadi harapan. Qabla haza, sebelum ini. Atanhana, adakah engkau larang akan kami? Adakah engkau larang akan kami, an, bahawa na'buda, kami sembah, ma, akan apa yang ya'budu, ia sembah, abauna, oleh bapa-bapa kami. Wa innana, dan bahawasanya kami, lafi, sungguh dalam, syakin, syak, mimma, daripada apa yang tad'una, engkau serukan kepada kami. Engkau serukan kepada kami, ilaihi, kepadanya. Murid, lagi meragukan. Baik, saya masuk mula ayat yang ke-61. Ini dah kaum lain pula. Tadi kaum Ad, ya, dah selesai dah. Allah sudah binasakan mereka, ya, dengan, ya, kedatangan angin pembinasa, angin yang membinasakan, ya. Ini kepada Samud pula. Wa ila Samud, kaum lain pula, ya. Wa ila Samud ahohum Soleh, dan kepada Samud saudara mereka Soleh. Soleh ni nabi kepada kaum Samud. Qala, telah berkata ia Nabi Soleh, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah olehmu akan Allah, tiada bagi kamu daripada Tuhan selainnya. Diajaklah kaumnya untuk menyembah Allah. Tak ada Tuhan selain Allah. Wa ansha'akum minal ardi, dia telah menciptakan ia akan kamu daripada bumi. Maknanya daripada bumi ni, makna kamu telah diciptakan asalnya daripada tanah. Wasta'marakum fiha, dan telah ia jadikan, ya, makmur, dan telah ia jadikan makmur akan kamu fiha, padanya.
Maknanya makmur ni mana dikembangbiakkan jadi ramai. Mana kamu pun ya ramailah semula di bumi ini. Itu makna makmur. Ya. Fastaghfiru, maka minta ampunlah olehmu kepadanya, kepada Allah. Summa tubu, kemudian bertaubatlah olehmu ilai kepadanya. Taubatlah daripada syirik. Ya, sebab mereka juga ya kaum yang dah menyembah berhala. Inna rabbi qaribun mujib. Ya, sesungguhnya Tuhanku amat hampir lagi memperkenankan seruan. Ya. Diajaklah kaumnya supaya bertaubat daripada syirik. Ya. Qalu, telah berkata mereka kaum ya, Nabi Soleh ni, iaitu Hud, Samud ya. Kaum Samud ni dia kata, ya Soleh, wahai Soleh, qad kuntu fina marjuwan qabla haza. Wahai Soleh, sesungguhnya adalah engkau pada kami yang diharapkan sebelum ini. Mana mereka mengharapkan Nabi Soleh dulu, Nabi Soleh nanti dapatlah jadi harapan mereka untuk memimpin mereka atau jadi pemimpin mereka. Ya, diharapkan itu. Tapi Nabi Soleh pula membawa ya pahaman lain, iaitu ia menolak sembahan berhala. Ya, sedangkan mereka harapkan Nabi Soleh dapat memimpin mereka untuk ya lebih mendekatkan diri kepada berhala. Tapi rupanya sebaliknya. Apa dia kata? Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Adakah engkau larang akan kami, wahai Soleh, bahawa kami sembah apa yang ia sembah oleh bapa-bapa kami? Ya. Adakah engkau nak larang kami, wahai Soleh, ya, dari sembahan apa yang disembah oleh moyang-moyang kami? Bahasanya macam itulah. Wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilai murib. Dan bahawasanya kami sungguh dalam syak daripada apa yang kau serukan kepada kami kepadanya. Lagi meragukan. Artinya kaumnya ya tidak rasa yakin, melainkan hanya syak dan ragu daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh ini. Ya. Jadi jawabnya mereka tak percaya. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh dianggap oleh mereka sesuatu yang meragukan. Ya, adakah Soleh nak melarang kita daripada menyembah berhala? Sedangkan berhala ni dah kita warisi daripada moyang-moyang kita dulu. Memang meragukan betul ya, ajaran si Soleh ni. Macam itulah bahasa kita. Ya. Jadi sampai situ dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan ya kita dapat manfaat daripada pelajaran ini, dan kita surai dengan doa dulu. Sadaqallahul